Ya.
Alhamdulillah. Dari masuk. Oke, kemudian bacaannya insyaallah. Ikut surat 201, bukan 202 ya? 201. Ikut surat 201 insyaallah.
Baliklah. Surah dia. Baratnya sekarang ni ialah tapi pahala dia mungkin berbeza. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah disebut kenaan tak sama orang yang duduk dengan orang yang diri. Tak sama orang yang bercakap dan orang tak apa-apa. Maka di situ nak bagi tahu struggle ataupun usaha ataupun kesusahan, kepayahan yang dihadapi seorang itu dalam nak melakukan sesuatu ibadah, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan itu dipanggil cabaran yang dilalui seorang dalam nak mencegah diri dia daripada benda yang buruk. Ia adalah cara yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjari. Maknanya apa? Maknanya kalau kata ada seorang A, seorang B manusia, ada dua orang manusia. Yang A ni dia senang nak buat ibadat pun senang, nak tinggalkan benda-benda buruk pun senang, tak susah bagi dia. Yang B ni pula dia nak buat benda buruk pun senang bagi dia, nak buat benda baik pun susah bagi dia. Tapi dia berjaya untuk buat benda baik dan tinggalkan benda buruk. Adakah sama pahala antara dua dia? Tak sama. Kerana yang kedua ni struggle dan mujahadah ni lebih yang diperlukan tinggi. Kan? Perlukan tinggi. Lagi-lagi kalau kita kata orang yang baru nak berubah, maka pahala dia sebenarnya lebih besar daripada orang yang dah biasa buat. Jadi kita yang baik, kita yang mungkin Allah SWT takdirkan kita ni beruntung sedikit, ada kesedaran sedikit, janganlah pada nanti orang yang baru nak berubah. Kan? Kita tengok orang nak pergi masjid je, lama tak nampak muka. Belum ni mana? Kan? Tak perlulah. Sebab mungkin kita akan dipersoalkan kan? Kenapa kau menjauhkan hamba tu daripada aku? Baru dia nak dekat, baru dia nak rasa nak buang rasa malu dia, nak buang rasa kemalasan dia, tinggalkan dunia, mujahadah diri dia daripada buat benda-benda bukan time solat, time waktu solat dia lari. Tapi kali ni dia pergi solat, itu pun rasa dia macam satu badan, macam ada bukit kat belakang badan dia kan. Sebab tuan-tuan dan puan kena faham tau, orang yang susah, orang yang dah biasa buat benda-benda yang bukan ni, bila nak buat benda baik, dia macam ada gunung, ada batu. Sebab tu kita tak boleh sambungkan, aku susah sangat, kau nak solat, kau tengok aku, tak boleh. Dan kalau kita kata macam tu dah jadi riak, dan tu riak. Orang baik tak pernah ingat, orang baik tak pernah baik. Orang baik tak, confirm tak baik. Confirm tak baik. Itu je nak beritahu. Jadi daripada Al-Quran tadi tuan-tuan, puan, saya nak sentuh sedikit kaitan dengan buku tajwid yang kita mungkin ada tersasul. Saya rasa tersasul. Yang hari saya sebut perubahan baris ataupun mengubah baris ataupun dalam bahasa Arab yang harapkan akan mengubah bacaan Al-Quran. Kalau baris depan baca baris bawah baca baris atas, kan? Lepas tu baris atas baca baris mati, maka dia akan ubah makna pada ayat tersebut. Tetapi ada satu lagi perkara yang mungkin kita tak perasan, iaitu kita mengubah huruf. Ubah huruf pun saya sebut sebelum ni. Semua ubah huruf pun kali ni dia ubah huruf dekat awal-awal. Contoh, bagi contoh. Okay? Contoh tadi patutnya baca turadu ayat surat 202 baris yang ke-3 daripada atas. Summa turadu. Tapi mungkin tersasul, ingatkan dia baca summa yuradu. Tersasul. Perasaan tak dalam Quran, kadang-kadang ada ayat tu yu'minun. Kadang-kadang tu'minun, kan tak? Pasal Alhamdulillah. Jadi bila kenapa berbeza-beza tu? Kerana makna dia beza. Kerana perbezaan dia dengan tak tu berbeza kepada siapakah yang sedang diperkatakan sekarang ni, ataupun kita tengah cakap pasal siapa sekarang. Ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil dhamir. Bahasa Melayu ni tak terganti nama. Maknanya kita nak rujuk kat siapa sekarang ni kita cakap ni. Kalau yu'minun, maknanya apa? Mereka beriman. Alladzina yu'minun, iaitu orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman. Tetapi kalau tu'minun, kamu beriman.
Kamu ni makna depan kita. Tapi kalau kita kata mereka, dia ghaib. Dia tak ada kat depan ni. Dia ghaibi, orang yang tak ada. Bila kita kata pasal mereka, kita mengata atau kita bicara tentang orang yang tak ada depan mata kita, betul. Tapi kalau kita kata tu'minun, maknanya kita cakap pada orang yang depan kita lah. Dalam bahasa Melayu dia kata, kau buat apa? Itu tu lah. Tapi kalau kata, dia orang buat apa? Itu you. Itu bahasa Arab ni, ya. So, dia address dia kepada pihak yang lain. Maka bila kita baca Quran, kita kena berhati-hati antara ta dengan ya. Ya, ramai orang confuse. Ada beza tuan-tuan dan puan. Seperti contoh mudah. Seperti contoh mudah. Tadi turadu. Tumadun. Kemudian kamu, nampak tak? Tengok kalau siapa-siapa ada terjemahan. Kamu akan dikembalikan. Kamu. Dia duduk pada kiri. Kamu. Dia address orang yang baca ataupun dalam ayat ni dia address kepada Allah Akbar. Kepada orang yang dibicarakan lah dalam ayat ni. Tetapi kalau kita kata yuradun, mereka akan dikembalikan. Itu yuradun, kamu akan dikembalikan. Yuradun, mereka akan dikembalikan. Itu. Sebab tu bahasa Arab ni adalah bahasa yang susah dan sensitif. Kita mau apa dari sudut apa? Dari sudut ubah satu sahaja huruf, ubah terus makna dalam ayat. Kalau English saya rasa ada yang berlaku macam tu, ada juga banyak kes tak berlaku macam tu kan. Orang boleh faham, you nak cakap ni kot. Tapi bahasa Arab tak. You cakap silap sikit je, yuradun, tukang yuradun, dia dah address orang lain. Sebagai contoh mudah lah, Kalau kita kata, kalau saya lah nak kata dengan tuan-tuan kan, dia kata Mada ya'mal kan. Ataupun kalau nak sebut address tuan-tuan contohnya ma ta'mal ataupun ma ta'mali, apa kamu buat kan? Apa yang kau buat? Dia kata mada yaf'alin. Maknanya apa? Soalan ni kalau orang Arab datang soalan, apa yang mereka buat? Nak tanya aku, nak tanya mereka tu. Nampak tak? Dia ubah tang ayat. Sebab tu dia kena hati-hati lah yang dia baca ni. Kemudian satu lagi yang kena hati-hati. Saya tahu ni orang tak buat salah. Orang tak, saya akui tak ada siapa yang baca salah. Tak ada. Cuma saya nak kita berhati-hati pada satu lagi. Tengok baris keempat daripada atas. Ta'malun. Okey, ambil tu dulu, ingat dulu, ta'malun. Kemudian tengok muka surat 201 bawah sekali, ya'lamun. 201, muka surat 201. Okey, 202 akhir dia apa? Ta'malun. Pertama ta dengan ya, yang kedua apa? Perasan tak apa beza tu? Pertama yang ya'lamun tu lam dulu hukmi, betul. Yang kedua tu ta'malun tu ma mim dulu baru lam. Jangan tertukar puan-puan, jangan tertukar, ni pun bahaya. Fahum la ya'lamun dia tertukar fahum la ya'malun, salah. Yang ma kuntum ta'malun dia tukar kepada ma kuntum ta'lamun. Kenapa saya nak kena tegur benda ni? Kenapa ni? Kenapa? Kerana dalam Quran banyak. Ta'malun dengan ta'lamun ni banyak. Sama ada ta'malun ke, ya'malun ke, ta'lamun ke, ya'lamun ke, banyak dalam Quran. Apa beza dia? Ya'lamun dengan ta'malun. Ya'lamun daripada alima. Alima maknanya tahu. Mereka mengetahui. Tahu. Fahum la ya'lamu, maknanya mereka tidak tahu. Mereka tidak ada ilmu tentangnya. Sebab tu bila orang berilmu, kita panggil apa? Arab panggil apa? Alim. Kemudian ramai jamak ulama. Orang Melayu tu bergabung tu alim, ulama. Cukuplah kata ulama dan ramai tu. Kita nak alim, ulama pun dah ramai dah. Jadi
Beritahunya itulah daripada perkataan alimah lah. Alimah ni tahu. Maka orang yang alim, orang yang tahu, orang yang bijak, orang yang pandai. Ulama orang-orang yang ahli dan pandai dalam ilmu amal. Kalau tak amalun, tak amal kan. Kalau orang-orang Arab dia tak amal ni buat apa? Amal. Kata daripada amilah amal itu buat. Itu pun kita guna dalam bahasa Melayu kan. Kebanyakanlah amalan. Itu bahasa Arab. Amalan, perkataan amalan ataupun bercukupkanlah amal kita kan. Banyakkanlah amal kita. Inilah perkataan dia. Amila ya'lam ta'malun. Maknanya buat. Nampak tak dia tulis Yesus? Kamu telah lakukan bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi jangan terubah. Kalau ubah B, nak kata tahu jadi buat, nak kata buat jadi tahu. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Nanti salah baca. Baik, Alhamdulillah. Itu yang saya boleh kongsikan. Kita lihat sekejap. Kemudian kita akan sambung. Kita punya bacaan. Sebelum tu mungkin kita nak apa dipanggil, kita nak bincang sikit pasal buku kita kan, buku tajwid kita. Saya tak simpan dah tu. Tak tahu ni. Tengok ya. Ni udah tu. Jadi dia kakak WhatsApp tak ada kan? Sudah dah. Ambil dah. Tak ada, memang okey dah. Dia kakak WhatsApp tu. Malam tak ada apa tak saya nak bincang pasal ni. Dia buka saya punya juga. Dia buka saya punya juga. Buat dia dengar dah apa tu. Dengar tu tadi. Tak apa. Saya buka saya punya juga lah. Alhamdulillah. Oh, akak buka agak mute tak? Agak mute atau tutup? Apa? Tekannya, kan? Agak mute tu. Tapi tu keluar dulu kan. Oh, saya tak join audio. Tapi tak apa. Dia buka nanti dia akan bunyi kan. Itulah. Dah buka lah. Tak apa, ini tak apa. Tapi saya bagi video ni lah. Video ni mana nak buat kan? Bagi dia kan? Kalau ditunjuk kat sini tau. Kau nak balik tu. Ya ke? Buat ni. Nampak tak? Wow, salah. Power Ini saya punya. tak ada yang Kak Nak tengok yang semua tu. ya, Kak ni. Kak Rizal ni. Mana Gambar apa? tahu lah saya Ustaz. Ada ke? Kak Rizal ni juga kan gambar tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, wow. Kena guna yang ni je. Boleh juga. Ke depan. Ke depan. Betul.
Oh, macam ni, tak apa. Tak apa. Dia Boleh jauh, aja. dia tak Boleh. tak jauh dia ni. Tak clear. Suara dia tak dengar kan? Okey. Hari ni kita nak sambung kepada buku ni, buku tajwid ni. Siapa-siapa yang mungkin tak ada boleh kongsi-kongsi dengan rakan-rakan dulu, ya. Kita nak sambung pada bab tingkatan bacaan Al-Quran. Hari tu Al-Lahnu ni dah Al-Lahnu atau kesalahan-kesalahan ni dah betul Okey. Okey, baik. Kita recap sikit je lah. Kita recap sikit. Walaupun yang waktu tu yang menerangkan pada tuan-tuan daripada perempuan adalah Ustaz Izzat tu, betul Baik. Kita recap sikit. Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Quran ni terbahagi kepada dua. Itu asas dia. Yang pertama dipanggil Al-Lahnul Jali. Yang kedua adalah Al-Lahnul Khafi. Al-Lahnul Jali maknanya kesalahan yang nyata. Al-Lahnul Khafi adalah kesalahan yang tersembunyi. Yang ini, untuk makluman perempuan, daripada dulu lagi saya konsisten apabila kita ajar tajwid, kita akan mulakan dengan bab ni. Sebelum ada buku ni lagi, sebab kita ada buku satu lagi, buku yang daripada Arab lah, Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid tu memang ada tulis benda ni juga. Okay? Kenapa nak kena terang benda ni? Kerana kita nak tahu apa asas ataupun apa tujuan ataupun apa motivasi kita belajar ilmu tajwid dan kenapa kita nak kena belajar baca Quran dengan baik. Ini asas motivasi kita. Kerana dalam Quran dia ada dua jenis kesalahan. Yang pertama kesalahan besar, kesalahan nyata. Kesalahan nyata ni adalah kesalahan yang secara umumnya mengubah makna dalam Al-Quran. Apa contoh kesalahan yang mengubah makna Al-Quran? Saya sebutkan ada 3 sahaja. Dan saya pernah sebut dalam kelas ni. Betul tak? Saya pernah sebut dalam kelas ni kan? Sebelum pada buku ni saya pernah sebut. Pertama adalah mengubah baris. Yang kedua ubah huruf. Yang ketiga ubah panjang pendek. Panjang pendek. Bukannya maknanya 2 jadi 4, 4 jadi 6. Itu ubah panjang jadi panjang juga. Cuma dia lebih panjang atau dia kurang panjang. Ini panjang jadi pendek. Pendek dia jadi panjang. Yang sepatutnya panjang atau pendek, sepatutnya pendek atau panjang. Maknanya. Maka kenapa ketiga-tiga jenis kesalahan ni kebiasaannya mengubah makna dalam Quran. Apabila mengubah makna dalam Quran, dibawa pula dalam solat, dibawa pula dalam solat, maka tak sah atau tak sempurnalah kesalahan tersebut. Terutamanya kesalahan itu, bukan pada surah. Surah ni pada sunat. Dia tak sampai kita salah baca jadi tak sah solat. Yang tak sah solat ni utamanya yang rukun qauli, rukun qauli, rukun qauli. Yang ini bacaan-bacaan yang wajib kita baca dalam apa dia? Ada 4 apa dia? Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian Tayakhir, lagi kelas pertama. Ya, 4 ni. So 4 ni kena baca dengan betul lah. Katakan salah satu daripada 4 ni cacat bacaannya, maknanya terubah huruf, ubah baris, ubah makna, maka ubah makna pula, ubah panjang pendek, maka ubah makna. Ubah makna maka tak sah solat, kena ulang balik. Dalam ini mengikut mazhab Syafi'i lah. Baik, sementara kesalahan yang tersembunyi adalah kesalahan yang tidak mengubah makna dalam Quran dan tidak sampai mencacatkan solat, tetapi membaca Quran patut meninggalkannya. Maknanya kita nak baca, kalau nak sampai tahap kepada kesempurnaan, kena tinggalkan kesalahan ni. Contoh-contoh dia adalah, saya bagi mudah selain daripada 3.
Selain daripada 3 yang saya nyatakan dalam kesalahan yang nyata tu, semuanya dalam kesalahan tersembunyi. Sifat huruf, dengung tak dengung. Kemudian apa lagi? Panjang, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 5, kan? Ini adalah kesalahan yang tersembunyi, yang mana dia tak jelas, dia bunyi dia tu tak tepat, tetapi apa dia? Tetapi dia tidak mengubah makna Al-Quran. Dia tidak mengubah makna Al-Quran. Jadi kita still kena betulkan sebab kita nak dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Macam saya bagi perumpamaan sebelum inilah. Perumpamaan yang saya selalu bagi. Dalam kita buat kerja kita pun, kita tak mungkin akan selesa ataupun akan berpuas hati dengan gaji yang minimum, betul tak? Kalau patut kita boleh dapat 4,000, tiba-tiba kita dapat 3,000. Puas hati tak? Tak puas hati. Kan? Kita tanya bos, kenapa ni? Yelah, you tak buat kerja ni, you tak buat sekian-sekian, you tak OT, semua dapatlah 3,000. Kita pun iyalah, kan? Takkan. Jadi macam tu lah juga bacaan Quran. Walaupun dia nilai dia tak boleh disamakan, dia lagi besar sebenarnya. Kerana kebaikan yang terhasil daripada pahala di sisi Allah ni, kalau betul-betul kita buat dengan ikhlas, ganjaran di akhirat ni tak terbayang di akal, kan? Tak terbayang, tak terjangkau di akal kita, nikmat dia lagi besar daripada apa yang kita ada kat dunia ni dari sudut mata wang kita dapat. Tapi nak ceritanya duit tu pun kita dah kira. Ini kan pahala patut kita berkira lah sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kata, alamak, serap sunat je pun. Jangan kita sebab tu kata jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Sebab kita tak tahu yang mana satu amalan kita yang akan masukkan kita ke dalam syurga. Tak tahu, kita tak tahu. Tentang kesalahan kebaikan kita yang kecil sahaja yang kita rasakan pada ketika itu tidaklah besar mana, tetapi mungkin pada ketika itu hati kita sangat suci, murni, ikhlas, memang kesian kat orang nak tolong, buat benda kecil je, Allah bagi kita masuk syurga kerana itu. Kita tak tahu. Kerana masuk syurga kita bukan kerana amal, tapi kerana rahmat dan juga belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu dia. So, selesai. Kemudian kita masuk kepada tingkatan bacaan Al-Quran. Tingkatan bacaan Al-Quran ni dia ada 4. Yang pertama adalah At-Tahqiq. At-Tahqiq ini adalah tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan. Sebenarnya sebelum kita nak masuk ni, saya nak bagi tahu tingkatan-tingkatan ini melambangkan tempo bacaan. Tahu tempo? Apa maksud tempo? Kelajuan ataupun kecepatan dalam buat sesuatu perkara. Kalau orang kata tempo ni biasanya dalam bab suara lah. Ada orang kata tempo larian ni sangat laju. Tak. Tapi kalau bola sepak dia boleh guna juga kata tempo permainan sangat berintensiti tinggi kan. Itu boleh lah. Ada keadaan-keadaan tertentu dia boleh guna. Tetapi dia lebih sesuai dan lebih kerap digunakan dalam ilmu seni suara kan. Contoh lain lagu kan. Tempo dia macam ni patutnya. Kenapa you nyanyi laju sangat? Tempo. Tapi dalam Quran dia tak ada tempo, satu tempo yang kau kena baca macam ni je. Tak. Tetapi dia ada galakan. Kalau boleh baca macam ni kan. Dia ada galakan. Jadi kita tengok yang mana yang galakan kan. Baik. Jadi tempo bacaan ini kita sambung kepada tahqiq Ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar baca Quran agar dapat melafazkan huruf berserta sifat-sifatnya dengan tepat. Orang yang baru belajar Quran kan, contoh lepas ni puan-puan insya-Allah direzekikan Allah belajar one-to-one. One-to-one ni satu-satu dengan guru. Ustazah dengan ustaz ke. Baca jangan popok gapah, baca kena pelan-pelan. Perlahan. Kenapa saya sebut macam tu? Saya nak tanya puan-puan, bila puan-puan start dapat lesen kereta, belajar di pusat belajar kereta, kan, ambil lesen, ada tak dia kata, okey, kau masuk gear 5 tu ada? Ada kan? Masuk gear apa tu? Lepas tu dah ngau, masuk gear
2. Lepas tu masuk year 3. Tak lebih tu kan? Saya rasa, saya ingat saya tak lebih tu. Tak sampai 4. 4 ada kot, 4 ada. Tapi 5 tak ada. Sebab dia nak kita steady kat 40-50 kan. Kan? 40-50. And then turun balik. Bila sama tak feedback mana-mana, turun balik kan. Okay. Pergi satu balik dan sebagainya. Baik. Jadi nak ceritanya pada perempuan sekalian, macam mana kita bawa kereta tu tak boleh laju-laju? Kenapa tak boleh laju? Apa dia punya hikmah dia? Kenapa? Cikgu kata, yang penting aku rasa kalau engineer kan. Kenapa? Kenapa tak boleh laju? Kerana pertamanya kita belum mahir, belum cekap, belum competent. Apabila kita belum cekap, kita pun tak tahu kona banyak ni pergi mana. Tongkang tu kalau kona banyak ni pergi mana, tak tahu kan. Pergi divider ke, langgar traffic light ke. Kan? Jadi kita tak dapat feel lagi kan. Tak tahu lagi dia punya coordination dia tak sama. Maknanya coordination kereta tu dia tak sync lagi dengan otak kita tau. Once dia sync nanti, kita boleh tahu lah pusing balik ni berapa banyak pergi belok kan, tak kan. Sama juga bawa motor. Jadi belum sync lagi, kau janganlah pergi tu sampai jalan sampai gear 5. Bawa dulu gear 1, gear 2, gear 3. Betul? Bawa 30, 40 dulu. Daripada situ sikit-sikit. Oh, okey. Pusing apa steering pun. Sebab cikgu kata jangan buat macam ni, tak boleh kan. Macam ni. Sikit-sikit je. Oh, okey, pusing macam ni. Lama-lama boleh bawa laju tak? Boleh. Tapi pada mula tak boleh. Kerana takut kalau bawa laju tak boleh langgar sana, langgar sini, langgar traffic light, langgar dengan tukang ajar kereta tu kan. Dia kata kau undur kan. Dia dah garang. Kau undur sekarang kan, kat suruh parking tu. Dia tunggu kat belakang tiang tu, sekali langgar dia kan. Pasal laju sangat. Jadi kena bawa slow. Sama juga baca Quran. Dia punya analogi sama. Kalau baca Quran, kalau dia baca laju sangat, dia cenderung untuk melanggar hukum tajwid. Kecenderungan itu tinggi. Kemungkinan itu tinggi. Sebab kita ni sekarang ni, kita tak mahir lagi baca Quran. Tak ingat lagi. Tak cekap kan. Macam kita berkata tak cekap. Cekap ni apa? Cekap ni maknanya sampai perkara itu menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita, kita tak perlu fikir lah. Kita tak perlu fikir lah. Dia dah jadi satu normalisasi dalam hidup kita. Dia dah jadi sebati dalam hidup kita. Dia jadi kebiasaan. Tak perlu fikir. Apa-apa sahaja yang masih perlukan pemikiran kita dan ada lagging, ada apa dia panggil ni? Ada time lagging, ada satu tempoh kena fikir dulu. Mana tak cakap lagi. Contoh. Mana ni 1, 2 kat depan babas tak? Tak cakap tu. Cakap ni maknanya tak tengok dah. Pasal dia pun sebenarnya tak hafal pun. 1, 2 tak hafal dah. Dia dah automatik kat kepala itu cakap. Sama juga baca Quran. Dia tengok je tanda ni. Oh, ni dengar. Dia tengok tanda ni. Ini dia faham. Tengok tanda Izzah. Kalau dia tengok tanda tu, dia stop. Mana cakap tak? Tak cakap lah. Sebab tu kena baca pelan-pelan. Jangan buku gapah. Jangan nakkan dia macam ni. Dalam hidup ni, dalam apa-apa saja proses pembelajaran, saya cakap tiada jalan singkat. This is not the bad news. It's good news dalam agama kita. Ini adalah benda yang baik dalam agama kita. Dalam pembelajaran tak ada jalan singkat. Siapa yang melalui jalan singkat, maka dia akan hilang nikmat belajar, dia akan hilang apa-apa sahaja keberkatan dalam ilmu yang dia belajar. Itu saya percaya. Sebab saya dah pernah nak cuba nak dapatkan benda-benda ni dalam keadaan yang singkat. Ada banyak yang saya pandang, kita rasa kita dah tahu, tapi sebenarnya kita bodoh. Kita cakap tuan-tuan ni saya. Jadi sebab tu saya belajar daripada pengalaman hidup saya, jangan gapah dalam nak melalui satu proses, tapi nikmatilah proses tu. Nikmati proses tu. Cakap senang, tapi susah buat.
Sebab apa ramai antara kita ni nak cepat khatam, dia nak pergi sekian-sekian, dia nak ada satu cita yang tinggi. Ambitious tak salah, tetapi nak bagi tahunya memang kena belajar ni, memang kena melalui proses yang panjang dan berulang-ulang. Maksud saya berulang-ulang, mungkin perempuan belajar kat sini, esok dekat masjid dengar lagi. Jangan kata, "Alah, tahu dah ni, dia nak cakap benda ni lah," jangan. Setiap guru dia akan bagi tahu satu ilmu yang mana insya-Allah perempuan pergi kat luar sana, guru ni mungkin cakap walaupun satu perkara yang nilai tambah yang kita tak tahu dalam kelas ni. Maka jangan kita remehkan, tak nak dengar lah. Kita akan dapat satu benda yang baru juga dalam kelas-kelas yang lain. So saya tak pernah halang perempuan nak pergi kuliah tajwid kat masjid. Guru yang tak baik adalah guru yang dia limitkan. Perempuan belajar dengan saya je. Saya yang benar, yang lain yang sesat, tak betul. Tak. Kita sentiasa membuka, belajarlah dengan semua orang. Kita akan dapat banyak benda. InsyaAllah kita akan lebih pandai daripada kita, insyaAllah. Yang kedua adalah tartil. Tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Tapi dia tak lambat macam yang tadi ya. Tahqiq ni dia memang lambat betul. Okey, saya bagi contoh. Tahqiq ni macam ni. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana boleh? Kita nak dekat Ramadan ni nanti insya-Allah. Berapa bulan ni Ramadan? Kira tak? Ada countdown? Tak countdown ni. Berapa bulan ni? Bulan 3. Bulan 3 berapa bulan? Masya-Allah. Bagus juga ingat. 11 12. Akan nak buat jamuan, akan nak buat apa-apa jamuan membuka untuk kami ke? Tak ada aku. 11 12 kan? 11 atau 12 bulan 3 mana bulan ni? 12 1 2 5 lah 5. Betul lah sebab hari ni kan 14 kan. So lebih kurang sikit kurang 5 bulan. Kurang 5 bulan insya-Allah. Dia punya bahang tu dah rasa dah. Saya dah rasa dah sikit-sikit bahang ni. Jadi maknanya kalau kata surau-surau masing-masing time-time ni dia dah mula riki-riki dah imam. Siapa nak jadi imam, siapa nak jadi imam sini kan. Dia takkan cari dia takkan cari seminggu nak sebelum Ramadan namanya dah lambat, confirm tak dapat imam. Jadi dah cari sekarang dah. So nak bagi tahu perempuan sanggup tak berimamkan orang baca tadi? Kalau dalam solat janganlah baca macam tu. Itu untuk, dia kata untuk siapa? Oh belajar. Satu lagi saya perasan orang baca macam ni kan sabaqah dalam Al-Quran ni kan. Yang tu kena lah. Sebab dia nak menzahirkan pada pengadil ataupun pada orang awam macam ni bacaan dia. Ni tepat, tajwidnya tepat, kan, lagunya sampai, itu sebenarnya. Okay? So kena baca perlahan kat situ. Baik. So tartil ni perlahan dan tenang tapi dia tak perlahan macam tadi. Setiap huruf dilafazkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut lafaz dan sifatnya, serta terpelihara ukuran panjang pendeknya dan berusaha untuk memahami maknanya. Membaca dengan tartil adalah lebih baik dan diutamakan. Tartil ni boleh saya katakan dia paling sederhana lah, dia sederhana. Kerana dia tak laju, dia tak perlahan, tapi dia still dalam kategori perlahan, tapi dia tenang dan tidak seperlahan tadi. Okey. Dan tartil ini, kenapa dia baca perlahan macam tu? Dia nak jaga makhraj huruf, nak jaga sifat huruf, nak jaga panjang pendek, nak jaga hukum tajwid. Ya, baca dengan tenang dan cuba memahami makna Al-Quran. Okey. Tartil ni biasanya orang baca dalam solat biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itulah. Itu tartil. Perlahan macam tadi ke? Tak ada. Macam ni boleh tahan kalau orang imam macam ni.
Boleh. Sebab kadang-kadang laju sangat pun kita pun rasa macam, nak gimana ni? Kan? Kalau perlahan tu, macam tu kira kita pun tenang lah dengar, tenang. Sebab solat ni, dia tak boleh pukul gapa. Dia nak kena sebab tu ada hukum kan. Kalau depan kita ada makanan, makan dulu. Walaupun nak masuk ke solat. Sebab kalau tidak, sama juga. Dia makan dan juga rasa nak buang air. Jangan tahan. Makan dan nak pergi tandas. Jangan tahan. Dua ni selesaikan dulu supaya solat tu betul-betul solat yang kualiti. Solat yang dibuat dengan panggil apa, dengan ruh. Dengan tenang, dengan huduk, dengan huduk di bahasa Arab. Bahasa Melayu dia tenang. Supaya solat tu memberi makna dalam hidup kita. Kalau tak, kalau dia solat dalam keadaan dia nak buang air, dalam keadaan dia nak makan, apa jadi? Nak kabur lah. Ataupun kalau dia makmum, dia tak habis, kan? Daripada nak solat, dia jadi dia nak marah tuan imam. Jadi, macam mana? Tenang dan khusyuk lah. Tak sama. Khusyuk, dia tenang ni tenang. Tapi mungkin dia tenang ni ingat benda lain. Dia tenang kan. Kan dia bagi tenang kan. Itu tenang benda lain. Tenang. Tapi dia kena khusyuk juga. Khusyuk ni maknanya dia kena menghayati. Khusyuk ni menghayati, mengingati Allah daripada awal solat hingga akhir solat. Dia kadang-kadang bukannya mengingati, dia berusaha. Kadang-kadang ada orang ni daripada awal sampai habis solat mungkin dia akan ingat benda lain. Tapi dia berusaha. Bila dia tengok astagfirullah, terus solat. Apa aku ni kan, patut solat. So dia patah balik. Daripada dalam hari tu dia patah balik. Nak kembali khusyuk. Itu dia istilah khusyuk sebab dia bukannya dia melayan. Oh, time ni lah aku nak fikir apa nak jadi time ni aku nak fikir kan. Time ni aku nak fikir. Bulan ni cukup tak duit? Kalau tak cukup mehdi lah. Macam ni bulan depan boleh simpan ni. Simpan nak kahwin. Biar tahu habis solat. Seronok betul lah kan. Tak boleh macam tu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tadwir. At-tadwir, tingkatan ini berada pada pertengahan antara tartil dan hadar. Tartil tadi dia kena perlahan kan? Sebelum tu, saya lupa betul lah. Disebut tadi tartil ni, membaca dengan tartil adalah lebih baik dan utamakan. Apa dalil dia? Dalam Quran sebut warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maknanya bacalah Al-Quran dengan tahap macam ni lah. Ini adalah tempoh, sepatutnya saya kata, walaupun dia tidak ada satu tempoh tertentu, tetapi ada satu tempoh yang ataupun tingkatan yang sangat diutamakan ataupun yang sangat digalakkan, iaitu tartil. Baca dengan tartil. Baik. Kemudian seterusnya adalah tadwir. Tadwir ni tingkatannya berada pada pertengahan antara tartil dan hadar. Tartil kita dah tahu perlahan dan tenang. Maknanya ni dia lebih laju sikit. Dia lebih laju sikit daripada tartil. Tadwir ini dikenal dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu perlahan. Kebiasaannya dibaca dalam solat oleh para imam. Ya, saya silap tadi. Kalau tartil dia perlahan sikit lagi. Dia perlahan sikit lagi daripada tadwir. Maknanya tadi yang saya baca tu tadwir. Yang saya baca tadi tu, itu adalah tadwir. Kalau tartil, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tartil. Tapi kalau tadwir dia lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak? Dia laju sedikit. Tapi still tak terlalulah laju. Ya.
Dan kebiasaannya inilah bacaan dibaca oleh para imam. Ya, bacaan ini dibaca oleh para imam. Baik. Sebab apa? Sebab apa nak kena baca macam ni? Kerana puan-puan, imam ni Nabi ajar. Dia kena kepada imam. Imam ni apa betul? Ju'ilal imam yutamma bih. Imam ni dijadikan untuk orang ikut. So kalau orang ikut, bukan semata-mata dia kena apa? Dia kena tunjukkan bila kuasa ataupun dia kena tunjukkan dia panggil otoriti dia kan, ataupun tunjukkan kuasa dia. Seperti dia nak baca panjang-panjang, seperti dia nak berlama-lama, baca perlahan-lahan. Dia kena pastikan orang belakang pun dia kena, maknanya apa? Dia kena tolerate dengan apa yang berlaku di belakang. Dia kena bertoleransi dengan keadaan makmum dia. Itu imam. Jadi sebab tu dia tak boleh baca ikutkan dia punya perasaan, nak baca pelan-pelan, baca panjang-panjang. Tengok keadaan makmum dia, alamak. Sebab tu ini saya main cakap ke tak? Ini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Ketiga orang. Okay. Itu sebab dia di mana? Di masjid. Di masjid ni tak ada masalah. Masjid yang kita katakan yang orang datang situ memang nak beribadat. Bukan beribadat, maknanya orang datang situ memang nak buat amal. Memang nak buat amal dan memang nak buat ibadat. Tujuan orang pergi umrah pun ramai-ramai nak buat ibadat. Maka mereka-mereka yang mungkin tak tahan tu boleh solat dulu. Boleh. Sebab kita kurang faham lah kan. Okay. Tetapi cerita ni di Malaysia, yang mana kita ni jemaah tak ada ramai. Kita pun dah kenal, kita punya jemaah. Ini sebab apa? Macam akak sebutkan tadi, makmum dia tu dari Selatan Negara, dia pun tak tahu. Kan dia tak ada satu jemaah yang tetap. Yang kita boleh faham situasi dia. Tapi ni kita bercakap dalam konteks masjid yang dia tahu, surau yang dia tahu, siapakah jemaah-jemaah dia. So kalau dia tahu jemaah dia tu ada orang-orang tua, maka dia boleh baca panjang. Tetapi mungkin secara cepat sikit tu maksud saya. Bukannya baca panjang lah, baca panjang. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina awak kat belakang. Aku nak patah lutut. Dah keren dah lutut. Jangan kita kata itulah pakcik tak belajar bahasa Arab, jangan itu. Kadang-kadang kita kena tolerate orang belakang. Maknanya baca panjang tak masalah. Soal panjang tak masalah. Cara bacaan tu laju ke perlahan. Cara bacaan tu kena tolerate orang belakang. Kan? Betul tak? Kadang kalau tak sampai tahap orang menyampang dengan imam tu berdosa dan jemaah kena lantik orang lain. Ini yang tulis dalam kitab fiqh tau. Apa hukum orang menyampang dengan imam? Imam tak nak turun jawatan, orang menyampang dengan imam. Kena lantik orang lain. Imam perlu orang yang dihormati supaya khusyuk tu ataupun solat tu dia khusyuk. Kalau tak, orang jadi makmum, orang menyampang dengan imam. Apa jadi? Solat tu tak khusyuk lah. Nyampang tapi solat ni paksa lah kan. Dia ada bab. Di dalam kitab fiqh kalau buka dan kitab fiqh, lagi-lagi Imam Syafi'i memang tulis pasal bab imam. Panjang tu dia bab imam ni. Macam mana kalau imam tu syarat-syarat kelayakan imam, macam mana kalau imam tu orang tak suka, ada. Okay. Macam mana pula kalau saya cakap ni dari sudut 4 dan juga keadaan. Okay, ini kalau kita kata surau. Saya lupa tadi. Apa yang Nabi buat yang menyebabkan kita kata ni dalil? Nabi buat apa? Kita solat. Siapa tahu kisah ni? Saya suatu tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kisah ni. Nabi dengar ada budak menangis. Nabi pendekkan macam. Kerana dia risau. Mak dia tu mesti suhati anak dia. Betul tak? Itu dalil lah. Itulah dalil solat ni kena kalau Nabi tak peduli. Maknanya solat tu lagi utama, tak peduli dah orang belakang, dia kena ada toleransi. Solat Jumaat ni, kenapa digalakkan solat Jumaat? Kenapa tak perlu solat rumah? Kerana nak ajar kita bermasyarakat. Bila solat ni orang kata, tak ada toleransi lah, solat je lah, solat Jumaat ni, tak ada apa.
Ya, tengok nak dapatkan sah pun. Banyak hal, banyak isu pun. Kau jangan sentuh dia. Bijak lagi kau. Sana sikit. Lagi-lagi minta maaf. Lagi-lagi kadang-kadang pakcik. Yang tu yang tak faham ni. Macam mana kita nak bermasyarakat dengan orang macam ni kan? So nak bagi tahunya cabaran tu ada. Tapi inilah Allah nak ajar kita bermasyarakat daripada Allah kepada orang. Bukannya baik seorang-seorang di rumah. Kalau buat baik seorang kan. Tak, nak suruh ajar masyarakat. Satu lagi contoh mudah, kalau solat dekat, ini saya rasa semua orang akan ingat, semua orang akan tahu, semua orang akan rasa geram. Solat di RNR dan shopping mall. Adakah patut baca perlahan-lahan dan berujar tahqiq ataupun tartil? Tartil okey lagi lah, tahqiq. Kemudian dibaca pula surah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat macam Masjidil Haram. Tapi shopping mall tu KLE kan. Orang kat luar kan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dia baru nak baca ayat ketiga dia kena baca betul tak? Pak. Wan nahari idza jallaha. Yang melaju kan. Jangan macam tu. Pasal kita bila solat dekat surau, lagi-lagi shopping mall, saya biasa buat macam tu. Saya kalau solat kat shopping mall, saya gila kuasa sikit. Bukan gila kuasa sebab apa? Pasal saya tak nak ada orang yang macam ni kan. Kita pergi depan jadi imam, cepatkan solat. Zikir apa semua ni kat luar, tak payahlah. Stop food. Kita tahu Nabi tu. Tapi orang lain tak solat kat luar. Saya nak tanya, apa hukum kita zikir? Benda yang sunat. Benda yang sunat. Tapi kita menyebabkan orang kat luar terlepas solat maghrib kerana tubuh kita masuk isyak. Kita zikir ni sampai masuk isyak. Subhanallah. Dia bertambah pula. La ilaha illallah. La ilaha. Memang kena main selipar kasut semua kena baik. Kawan tu pun tak solat juga. Masuk lagi-lagi waktu maghrib. Saya biasa perasan begini. Saya kadang-kadang geram. Maghrib dengan isyak ni. Kena cakap. Maghrib dengan isyak, dia buat pengayan macam tu. Apa jadi? Tak sempat lah orang nak solat isyak. Solat sama maghrib. Dosa kita tau. Dosa. Itu namanya selfish. Pentingkan diri. Nabi ajar, bila kita ibadah, jangan ganggu orang lain. Begitu sekali agama mengajar human right. Siapa kata Islam tak ajar human right? Sama juga kan, curung-curung masjid ni yang ada azan-azan besar. Azan je yang disyariatkan kuat. Yang lain-lain yang baca-baca benda lain tu tak disyariatkan kuat. Orang duduk sebelah rumah tu, dia ada anak kecil, dengar sepagi sampai ke malam, kuliah pasang, ayat Quran pasang, sekian-sekian pasang, ganggu. Dia orang Islam, bukan orang India, orang Islam. Dia nak kata tak suka agama pula. Tersepit dia. Sebab yang disyariatkan azan saja. Sebab tak diganggu. Apa lagi contoh? Ustaz tengah Ustaz, kita tengah solat. Kawan kita tengah baca Quran sendiri kat masjid. Tiba-tiba orang solat sunat. Lagi puluh gitu. Walladzina kafaru. Kawan tu solat terganggu. Bukan solat sunat, solat apa? Solat maghrib contoh. Memang dia datang lambat, dia solat maghrib, dia buat Jumaat baru. Ganggu kan? Apatah lagi kita baca tu, apa imam baca? Kenaya kan? Sebab tu jangan kita ibadah ni, dia tak boleh ganggu orang lain ibadah juga. Kita nak buat, kita nak dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Sama-sama dapat pahala, jangan kacau orang lain buat amal. Dan yang terakhir adalah al-hadar. Al-hadar tadi kan dikata antara tadbir ni antara tartil dan hadar kan. Tartil kita dah tahu, hadarnya pula. Al-hadar adalah tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Namun, ada namun. Bukan cepat tapi tunggal langgang. Namun, hukum tajwid masih lagi terjaga. Al-hadar biasanya diaplikasikan oleh mereka yang sudah menghafaz Al-Quran agar dapat mengulang ayat hafazan dalam masa yang singkat. Ini betul. Hadar ni paling laju. Contoh.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Laju. Jadi tak boleh laju dulu. Memang saya tak rasa boleh laju dulu. Tu hadar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dia laju tapi dia terkawal, bukannya laju tapi melolong. Macam kita tengok orang buat lagu raya, semua ada yang buat laju kan. Tapi laju dia terkawal. Maknanya dalam apa, had laju yang terkawal. Kemudian dengan dia mematuhi peraturan jalan raya. Bila nampak ambulans bagi lalu. Bila nampak ambulans dia duduk belakang. Dia main cucuk pula ambulans. Kan? Apabila dia nampak orang yang melaju pada dia, pergi kiri. Bukannya dia lagi besar kepala. Kan? Ataupun dia laju dia cucuk orang. Mana tak? Hidup ni kena macam tu lah. Kena ada peraturan. Kita ada peraturan. Al-Quran tu macam ada peraturan. Nak laju boleh tapi kena di peraturan. Tapi sebelum kita dapat tahap tu, kita kena baca pelan-pelan dulu. Lepas dah mahir baru boleh hadar. Hadar ni mana dah cakap dah. Dia dah tahu panjang pendek ni dia dah macam ni. Sekali petik dapat. Ni panjang, ni dengung, ni tak tahu. Ini apa ni? Ini huruf apa Idgham ke izhar ke itlaq ke alamak kan. Habis. So jadi kena hadar. Hadar ni dia sebut kat sini waktu orang hafaz Quran nak ulang. Tapi saya ada satu lagi keadaan apa dia tuan-tuan dan puan-puan tolong jawab. Apa lagi satu keadaan? Tolong jawab. Solat tarawih. Solat tarawih bukan takbir dah. Dah hadar tu. Perasan tak? Kita tak perasan. Lagi-lagi kalau tuan-tuan dan perempuan ada pengalaman berimam ke orang Pakistan. Orang Pakistan jadi imam lagi lah kalau tarawih. Saya cerita ni pengalaman saya, pengalaman ayah saya. Dia belajar kat UK dekat kelas 2. Kat Scotland. Waktu tu mana ada imam orang Malaysia, imam orang Pakistan. Memang express lah kan. Tapi kat Malaysia ni pun ada juga yang express kan. Maksudnya bacaannya lagi. Dia baca panjang. Okey. Jadi kita pernah habis dah. Sekadar nak sebutlah kita sudah hadar tu adalah bacaan paling laju. Saya tak galakkan perempuan baca lebih lagi sehinggalah kita betul-betul mahir. Di paling tarawih bawa macam ni lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dibaca Fatihah pun mungkin dua lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kan? Betul? Tajwid. Itu hadar tu. Jangan kata itu tajwid itu bukan tajwid dah. Tajwid ni dia masih ada ketenangan lagi tau. Dia tak ada dah. Yang itu kiranya memang betul-betul dia semacam ni dia nak kejar 30 juzuk ni. Kan kadang-kadang ada surau masjid dia nak kejar 30 juzuk dalam satu Ramadan kan. Walaupun macam lah. Tapi ada sebahagian ustaz tegur dia kata Ramadan ni kita nak menghayati Quran dan kita nak khatam Quran, beza tu. Jadi sama juga dengan kita, saya ingatkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan tujuan kita nak khatam, tujuan kita nak baca dengan betul. Kenapa? Orang yang target khatam, dia dapat khatam je, tapi mungkin dia baca tak. Dan lebih malang lagi, lepas khatam dia tak baca tak. Tapi orang yang target dia nak betulkan bacaan Quran,
Mungkin dia lambat sikit, tetapi apabila dia khatam, dia takkan berhenti untuk teruskan pembelajaran Quran walaupun di mana dia berada. Dan dia takkan berpuas hati sehinggalah apa? Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput. Okey. Jadi itu sahaja. Saya alhamdulillah habis dulu bab. Minggu depan kita akan sambung bab mahfaz Ni agaknya kita bawa balik. Okey, terima kasih ya. Alhamdulillah, so kita selesai untuk hari ini. InsyaAllah, terima kasih semua kena hadir pada pagi ini. InsyaAllah, saya rasa minggu depan kita akan bersama-sama dalam keadaan yang lebih boleh panggil ni lebih berteknologi tinggi. Dengan ada TV di depan ni. Kalau saya tak malu kat saya, dia tengah selenggara dan talk tu supaya boleh connect dengan smart TV ni. Maknanya nanti perempuan muka mereka yang online tu dia tak buka lah kan, tapi maknanya kat sini teruslah. Dia dekat sini, dia akan appear kat sini. Tak pastilah sama ada akan ada kamera kat sini, Allah alam lah. InsyaAllah lah kan. Kita doakan mudah-mudahan tempat ni makin maju, pembelajaran kita pun makin permudahkan. InsyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada kata silap bicara. Dan untuk aktivitas kita pada pagi ini dengan Al-Fatihah dan Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masa on tadi dia cakap recording. Dia automatic recording. Bukan kat punya lah, tapi dekat saya kat sini yang tu. Zoom.